Jalan Cicak Geko. Apalah jalan nama macam ni. Lorong 18 Sengkang 10. Seksyen 7 Shah Alam. Ada ke alamat macam ni? Betul ke si pandai ni? Ke dia ni tak reti menulis? Assalamualaikum dan selamat sejahtera adik-adik. Sebelum tu, abang perkenalkan diri abang dulu. Nama abang Nasrizal bin Asri. Tapi sebab muka abang macam Mak Saleh, orang panggil abang Ben Asri. Tapi untuk adik-adik boleh panggil Abang Bel sudahlah. Untuk episod yang pertama dan episod yang seterusnya, abang akan terangkan kepada adik-adik tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Episod kali ini, abang akan terangkan kepada adik-adik maksud tanda baca dan dua tanda baca yang hampir serupa, iaitu tanda sengkang dan tanda sempang. Lebih kurang aja kan bunyinya? Oh, lupa adik-adik. Tadi sebenarnya abang dapat email daripada si Pandai. Dia bagi alamat 18 Sengkang 10. Betul ke alamat tu? Jadi kalau adik-adik nak tahu betul ke tidak, nanti Abang Bel akan terangkan. Tapi sebelum itu, kita berkenalan dulu dengan maksud tanda baca. Tanda baca ialah satu kaedah dan matlamatnya adalah untuk memandu pembaca mendengar dan mengikuti penulisan. Sebahagian daripada sifatnya adalah sebagai peraturan dan untuk menyampaikan rasa dan perasaan. Apa pula yang dimaksudkan dengan tanda baca sempang? Dengan tanda baca sengkang? Kenapa tak singkong, sengkuang? Ada bezanya, dik. Adik-adik jangan pening. Baiklah, kita tengok apa perbezaannya. Dalam penggunaan tanda sempang, garis yang dibuat sebagai tanda sempang itu lebih pendek daripada garis yang dibuat sebagai tanda sengkang. Selain itu, tiada ruang diberikan di antara kata dengan tanda sempang itu. Contohnya, rama-rama. Manakala bagi penggunaan tanda sengkang pula, garis yang dibuat sebagai tanda sengkang panjang sedikit daripada tanda sempang. Dan ada sedikit ruang di antara kata sebelum atau selepas tanda sengkang. Contohnya, April, Mei. Macam mana adik-adik? Mudah kan membezakan antara tanda baca sempang dengan tanda baca sengkang? Baiklah, selepas ini abang akan terangkan kepada adik-adik fungsi kedua-dua tanda baca ni. Jangan ke mana-mana. Tapi sebelum tu, abang nak tanya dengan si Pandai ni, nak telefon dia. Betul ke alamat yang dia bagi ni? Macam tak reti menulis je si Pandai ni. Kejap ya. Halo? Tidak dapat dihubungi buat masa ini. Mana pula lah si Pandai ni. Dah berkali-kali telefon tak berangkat-angkat. Dah habis dah. Dah tak tahu nak buat apa dah. SMS dah. WhatsApp dah, WeChat dah. Instagram, Telegram, semua dah. Tapi tak berjawab-jawab juga. Ya Allah. Jangan-jangan dia tak bangun lagi kot. Ish. Pandai. Adik-adik, jangan ikut perangai si Pandai ni. Ya? Bangun lewat. Hei, orang kata, rezeki tak masuk. Otak kita pun tak cergas adik-adik. Hei, dah lah adik-adik. Baiklah, abang akan terangkan kepada adik-adik semua fungsi tanda baca sempang dan tanda baca sengkang. Fungsi tanda sempang. Tanda sempang biasanya digunakan untuk menunjukkan kata ganda, termasuklah penulisan kata ganda dalam ejaan Jawi. Contohnya, budak-budak, adik-beradik dan lintang pukang. Selain itu, tanda sempang turut digunakan untuk menunjukkan atau menegaskan ejaan sesuatu perkataan. Contohnya, SEYOGIA, seyogia, bukan SAYUGIA, sayugia. Dalam penulisan dialog pula,
tanda sempang boleh digunakan untuk menunjukkan pertuturan yang tidak lancar. Contohnya, saya tidak bersalah, Tuan, katanya dengan gagap. Fungsi ketiga tanda sempang adalah untuk tujuan memisahkan deretan angka yang berbeza fungsi. Seperti deretan angka dalam nombor telefon. Contohnya 03 2568 229. Adik-adik mesti lebih faham bagaimana fungsi tanda baca sempang, kan? Baiklah, sekarang Abah akan ceritakan pula fungsi tanda baca sengkang. Seperti tanda baca sempang, tanda baca sengkang memenuhi beberapa fungsi tertentu. Duduk betul-betul, dek. Jangan terkangkang. Tanda sengkang antaranya berfungsi untuk memisahkan keterangan bagi sesuatu idea atau satu siri idea sama ada di bahagian tengah ayat atau di bahagian akhir ayat. Contohnya, segala impian, wang, nama dan kuasa kini musnah akibat perbuatannya sendiri. Tanda sengkang juga digunakan untuk menyisipkan kata, frasa, klausa dalam ayat bagi menunjukkan aliran fikiran penulis yang berubah-ubah, terganggu atau terhenti. Contohnya, semasa saya meninggalkan rumah hampir 10 tahun yang lalu, dia masih kecil. Akhir sekali, tanda sengkang yang turut dikenali sebagai tanda pisah digunakan sebagai pengganti kata hubung hingga. Contohnya, Julai hingga Ogos, tahun 2010 hingga 2015. Macam mana adik-adik? Senang kan? Abang harap adik-adik dah faham pun apa itu tanda baca sempang dan tanda baca sengkang. Adik-adik, penggunaan tanda baca yang betul amat penting, ya. Terutamanya dalam penulisan naratif. Tanpa tanda baca atau kesalahan menggunakan tanda baca yang betul boleh menyebabkan kesalahan bahasa dan boleh mengubah keseluruhan makna ayat. Berbalik kepada alamat rumah tadi. Bukan yang cicak geko tu. Yang 18 sengkang 10. Seperti yang pandai bagi. Adik-adik rasa betul ke atau tidak betul? Jawapannya sudah tentulah tidak betul. Sebab apa? 18 sengkang 10 sepatutnya ditulis 18 palang 10. Sebab 18 sengkang 10 bermaksud deretan nombor secara menurun daripada 18 hinggalah ke 10. Ya, ingat berhati-hati dalam penulisan. Sehingga kita berjumpa lagi. Ingat ya, cintai bahasa kita kerana bahasa itu jiwa bangsa. Soalan pengukuhan. Pilih ayat-ayat yang menggunakan tanda baca yang betul. 1. Novel yang dibaca olehnya meninggalkan berbagai-bagai kesan pada dirinya. Sedih, gembira, kesal, marah. 2. Angie bertugas di Sarawak dari Jun hingga Disember 2013. 3. Jadi, saya dibebaskan? Soal Johari tidak percaya kepada polis itu. 4. Kanak-kanak tidak dibenarkan bermain berhampiran loji pembentongan. A. 1 dan 2 sahaja. B. 1 dan 3 sahaja. C. 2 dan 4 sahaja. D. 1, 2 dan 3 sahaja. 1. Pak Mael bermain wayang kulit sejak tahun 1950-an. 2. Beribu-ribu rakyat Palestin menderita akibat kekejaman tentera Israel.
3. Sifat hormat menghormati semakin terhakis di jiwa remaja kini. 4. Sewaktu saya mengajar di Universiti Melaya, perkara ini sudah saya sebut beberapa kali. Saya berasa seperti raja. A. 1 dan 2 sahaja. B. 2 dan 3 sahaja. C. 1, 2 dan 3 sahaja. D. 1, 2, 3 dan 4 sahaja.